Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir, bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kalau salah, dia ada kat bawah ni dan juga ada kat atas ni. Kat sini juga. Ya baik, hari ini kita akan belajar subjek itu bersama dengan cikgu yang datangnya daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Cikgu ini sangat-sangat hebat. Tapi sebelum itu ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Kezah tinggi weh. Jadi sila patuhi SOP. Okey kawan-kawan semua. Baik, kita sekarang ini nak tengok profil gurunya. Siapakah cikgu ini yang katanya saya cakap tadi daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Let's go. Itu dia cikgu yang kita akan bersama kita selama 1 jam ini. Cikgu Kamariah. Kamariah ini dia. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katanya cikgu nervous daripada Melaka tadi, betul ke cikgu? Yelah, mestilah nervous. Kenapa cikgu jangan nervous cikgu? Nampak? Dia nak cakap apa? Aduh, dia tanya pula soalan pelik-pelik. Okey cikgu, hari ini kan kita nak belajar subjek kejuruteraan. Pengajian apa cikgu? Pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Mesti saya pasti banyak pelajar-pelajar suka dengan subjek ini. Dan katanya subjek ini senang nak skor A, betul ke cikgu? Bergantung kepada mindset pelajar. Bergantung kepada mindset pelajar. Baik, sekarang ini kami di Didik TV melakukan dan juga sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, di sini ada hand sanitizer. Jadi saya minta cikgu, okey, dan kita akan pakai bersama-sama dengan saya juga. Sebab bukan apa cikgu, kes pun semakin tinggi cikgu kan. Kita pun kadang-kadang tak tahulah kita pegang apa semua tu kan. Jadi kita nak mengekang wabak ini, kita kena sentiasa berjaga-jaga seperti cikgu Kamariah kata tadi. Baik cikgu, tadi cikgu kata kalau mereka ini sentiasa ulang kaji, mindset yang betul, kan, orang betul-betul ulang kaji ni, insya-Allah diorang dapat keputusan yang cemerlang, betul cikgu? Insya-Allah. Insya-Allah. Tapi saya nak tahu jugalah kan pandangan pelajar mengenai subjek ini. Senang ke, susah ke, ataupun kita tengok juga cikgu. Kalau cikgu hebat, pelajar-pelajar pun hebat. Betul cikgu? Cikgu kenapa sedih tu cikgu? Jangan sedih cikgu, jangan apa. Relax cikgu, relax. Mana nampak saya sedih, tak nampak pun, tutup kan. Okay. Saya tengah ketawa ni. Okey, kita nak tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah Hadira binti Zainal telah mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik kerana bidang ini mendedahkan saya kepada dunia elektrik dan elektronik. Subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ini membantu saya memahami konsep penghasilan tenaga dan pengaliran arus dalam litar. Saya suka litar arus terus dan litar arus alik kerana ianya mencabar dan melatih saya untuk mengaplikasikan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff bagi mendapatkan nilai arus, watar rintangan serta galangan dalam litar. Kemahiran matematik saya secara tidak langsung meningkat. Best! Hai, saya Akmal Darwish Berosli, pelajar kejuruteraan elektrik dan elektronik. Berminat dengan subjek ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang engineer elektronik dan berhasrat untuk menyambung pembelajaran dalam bidang engineering elektronik di universiti nanti. Topik yang paling saya gemar dalam elektrik ini adalah sistem elektronik digit dan PLC kerana saya berpeluang untuk memprogram dan menghasilkan litar logik untuk mengawal suatu sistem. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ifa binti Muhammad Lutfi. Saya pelajar daripada kursus kejuruteraan elektrik elektronik. Apa yang saya suka sangat dalam subjek ini adalah saya dapat meneroka tenaga baharu iaitu tenaga solar. Saya juga mengaplikasikan tenaga-tenaga ini dalam projek litar elektrik yang lebih mesra dalam untuk kawalan arus terus.
apa yang saya harap dalam saya belajar subjek ini adalah supaya saya dapat mengikuti jejak langkah ayah saya yang bekerja sebagai jurutera elektrik satu masa nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Guys, hari ni kes 9020. Jadi silalah sentiasa patuhi SOP. Okey. Alright, cikgu. Kita pun hari ini subjek kita nak belajar adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik bersama dengan Cikgu Kamaria. Tapi cikgu, saya macam tertanya-tanya, siapakah orang kata pelajar-pelajar untuk sekolah pilihan hari ini? Daripada sekolah cikgu juga ke? Ya, daripada sekolah saya. Nak tahu siapakah mereka daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka? Ini dia, saya perkenalkan mereka. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Artis popular. Oh, kita ada artis ke cikgu? Artis popular lah ni. Oh, semua artis-artis Hebat-hebat belaka. Baik, sila perkenalkan diri anda masing-masing bermula daripada artis Nur Nadira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nadira binti Syahrin, dari pelajar Sekolah Menengah Teknik Melaka yang mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Alright. Okey, baik. Seterusnya, Iman Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Haikal bin Farizal daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka dan mengambil jurusan elektrik dan elektronik. Ya, awak cakap dengan depan kipas ke tu? Bunyi ya. Macam ada bunyi sikit kan. Okey, baik. Seterusnya, kita ada siapa? Nashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashita Bayi binti Helmi. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Melaka dan saya ambil pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, dan seterusnya kita ada Amin Nukman. Katanya masih lagi berbaju Melayu pada pagi Syawal hari itu, cikgu. Dia tak tukar-tukar. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Amin Nukman bin Muhammad Nizam dari pelajar Sekolah Menengah Teknik Melaka. Saya juga mengambil pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Alright, cantik. Okey, seterusnya siapa je? Kita ada Iman Ilhan. Betul ke? Ya, betul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Iman Ilhan bin Muhammad Rustam. Sekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka dan mengambil pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Baik, dan yang terakhir sekali, siapa tu namanya? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aini Sofia binti Muhammad Syafiq dari Sekolah Menengah Teknik Melaka dan mengambil jurusan pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, baik. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka ini. Jadi cikgu, boleh kita mulakan kita punya kelas kita, cikgu? Ya, boleh. Semua dah ready Dah ready Katanya banyak slide, cikgu kan? Betul. Ada dalam 200 macam tu kot. Masya Allah. Okey, cikgu. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, silakan. bismillah. Okey guys, ready? Ready ya? Get set, go! Alright. So, insyaAllah kita masuk modul 2. Last time kita dah buat modul 1. Modul 2 tajuk dia ialah penghasilan arus terus. Kita ringkaskan dengan AT dan arus ulang alik. Ringkasannya AU daripada penuaian tenaga boleh baru. Jadi kalau kita tengok, ada 5 subtopik dalam modul ni. Memang kita tak sempat nak cover semua. So, saya akan concentrate pada 2.1, 2.2, 2.3 sahajalah untuk hari ini. Baik. Okey, teknologi hijau. Apa dia teknologi hijau ni? So, apa yang pelajar perlu kuasai dalam subtopik 2.1 ni ialah menyatakan definisi teknologi hijau. Kita ringkas dengan TH lah, senang. Mengenal pasti impak TH. Berdasarkan 4 tonggak DTHK ni, dasar teknologi hijau kebangsaan. Apa dia 4 tonggak tu? Sekejap lagi kita tengok. Menyenaraikan 7 sektor dalam DTHK, 4 sektor utama, 3 sektor tambahan dan mengesan impak teknologi hijau dalam sektor tenaga. Akhir sekali, pelajar perlu tahu menilai kesan tidak mengamalkan TH daripada aspek tenaga, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yep. Jadi benda ni pelajar-pelajar dah lalui selama setahun, tahun lepas. So kita sebenarnya nak ulang kaji je. Refresh balik, cikgu. Jadi saya akan terus bertanya soalan lah. Silakan. Mereka ingat ke tak ingat? Kalau tak ingat, masak. Jadi ini soalan contoh SPM format baru. Yep. Ada bahagian A dan bahagian B. So kita tengok bahagian A dulu ya. So bahagian A ni contohnya lah. Nyatakan definisi teknologi hijau. Markah pun satu je. Tapi jangan pelekehkan satu Okay. Kalau markah kita 79, lagi satu nak dapat 80. Jadi kena usaha. Siapa boleh nyatakan definisi teknologi hijau ni? Ya, silakan. Pantas.
Siapa? Angkat tangan. Definisi dia, saya. Okey. Ilhan. Definisi dia adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan dan juga sistem untuk memelihara alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, tepat sekali. Sebab dia berkaitan dengan produk yang kita nak bangunkan tu mesti dapat memelihara alam sekitar. Yes, simple lah tu kan. Okey, soalan bentuk kedua ni bentuk seperti tandakan betul, right tu bagi penyataan yang betul dan salah dengan pangkah bagi penyataan yang berkaitan dengan pembangunan produk. Tadi kita kata antara definisi dia ialah pembangunan dan aplikasi produk. So produk macam mana yang kita katakan bercirikan teknologi hijau? Okey, siapa nak jawab soalan ni? Pernyataan pertama tu. Okey, Iman Betul Haikal. ke salah? Bagi pernyataan pertama untuk meningkatkan penggunaan tenaga dan sumber asli adalah salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Sebab penggunaan asli dia akan macam lagi banyak guna, contoh macam petroleum apa semua tu. Okey, sumber asli tu kalau boleh kita nak minimizekan. Kita tak nak guna banyak dia. Okey, jadi betul lah dia kata salah tu. Okey lagi? Nombor 2 adalah untuk meningkatkan persekitaran yang sihat untuk semua hidupan adalah betul. Okey, itu senanglah kan? Itu common sense tu. Okey, yang ketiga? Meningkatkan pengurangan kualiti persekitaran adalah salah. Kenapa salah tu? Sebab kalau kita pakai contoh dia macam udara kita makin panas, lepas tu akan ada contoh kesan rumah hijau. Okey, jadi kita sebenarnya nak meningkatkan pengurangan. Maksudnya kita tak naklah benda tu bertambah. Kita nak lagi kurangkan. So, sepatutnya kita nak kurangkan lagi kan? Bukan kita nak tingkatkan. Jadi itu salah lah. Ini contoh soalan betul salah kita panggil. So, sedikitlah maknanya untuk topik teknologi hijau ni, pelajar kena menguasai definisinya, ciri-ciri produk teknologi hijaunya. Okey? Soalan yang seterusnya. Nyatakan 4 tonggak dasar teknologi hijau kebangsaan berdasarkan penyataan impak positif yang diberikan. Di sini diberi impak positif, pelajar kena kenal pasti. Contoh dah diberi, contohnya sistem penjanaan tenaga yang mesra alam ni berkaitan dengan tonggak yang mana. So ini tonggak alam sekitar. Bagaimana dengan yang pertama tu? Okey, siapa nak jawab soalan ni? Saya cikgu. Ya, Amin. Yang pertama tu tenaga. Okey, senanglah. Clue dia pengagihan tenaga, penghantaran. Memang dia berkaitan dengan tenaga. Okey, next. Yang kedua tu ekonomi. Okey, senang nak ingat kalau ekonomi ni berkaitan dengan kos. Okey, next. Yang terakhir sekali tu sosial. Okey, senang nak ingat kalau sosial ni mesti berkaitan dengan masyarakat. Simple kan? Yeah. Tak susah. Siapa kata PKE susah? Tak susah. Bukan saya cikgu, pelajar ni. Susah ke? Tak kan? Bila kita faham, kita susah. Senang cikgu kalau ada jawapan. Jadi ini adalah yang boleh ditanya dalam bahagian impak positif lah. Sebab kita ada 4 tonggak tadi. Yep. Dan pelajar kita pun dah sebutkan 4 tonggak tu tadilah. So ini pelajar kena kuasai. Kena hafal lah. Okey, lagi. Soalan yang macam mana pula bahagian A ni? Okey, contohnya, klasifikasikan sektor-sektor berikut mengikut kategori dengan menulis A hingga D. Tengok soalan ni. Dia suruh tulis A hingga D, bukan tulis benda ni. Dia suruh tulis huruf. Jadi, untuk sektor utama, mana dia yang diketenamakan datang daripada sektor utama ni? Okey, siapa boleh jawab soalan ni? Okey, ini. Sektor utama. Yang mana sektor utama tu? A, sektor pengangkutan dan D, sektor tenaga. Okey, sektor tambahan? Sektor tambahan ialah B, sektor ICT dan C, sektor industri. Okey, tepat sekali. Jadi, ini baru 4. Sebenarnya kita ada 7 sektor. So, pelajar kena kuasai juga ni. Mana sektor utama, mana sektor tambahan. Baik. Dia kena senaraikan lah. Susah ke? Tak kan? Senang cikgu. Senang. Okey, ini contoh nak mengesan impak. Sebuah stesen jana kuasa elektrik menggunakan arang batu sebagai bahan api. Nyatakan kesan daripada aspek alam sekitar. Okey, siapa boleh jawab ni? Saya. Okey, siapa tu? Nadira. Alam sekitar. Melalui aspek alam sekitar, pencemaran alam sekitar melalui pembebasan gas karbon dioksida. Okey, itu pun common sense, betul tak? Kita belajar tu kan? Okey, tenaga? Tenaga, kehabisan sumber tenaga asli akan habis pada masa akan datang. Kita cakap tentang sumber. Ini dia salah satu sumber tenaga asli, bahan api. Bahan api ni kita
arang batu sebagai bahan api. Maknanya arang batu ni kita kena cari, kena gali. So dia akan lama-lama akan habislah. Betul. Jadi kita kena cari alternatif. Itu contoh. So ini antara soalan yang boleh ditanya daripada aspek tenaga, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek alam sekitar. Kalau tak mengamalkan, apa akibatnya? Tapi sebenarnya benda ni tak perlu hafal pun. Dia common sense. Logik. Yes, logik. Kita pergi kepada sumber tenaga. Tadi kita dah kata sumber tenaga asli, sumber tenaga ni apa sebenarnya. Jadi, pelajar kena tahu 4 tenaga ni, penuaian tenaga ni, ada 4 ni, solar, terma, angin dan kinetik. Yang ini 4 ni pelajar betul-betul kena hadamkan. Okey. Menyenaraikan jenis sumber tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu. Menyenaraikan komponen dan proses penuaian tenaga yang terlibat dalam sumber tenaga boleh baharu kepada tenaga elektrik. Dan yang terakhir, membezakan sumber tenaga boleh baharu dengan sumber tenaga tidak boleh baharu. Ini contoh sumber tenaga tidak boleh baharu kan. Saya dah beri arang batu. Beri saya contoh yang lain dengan pantas. Pantas. Apa lagi? Petroleum. Gas asli. Okey. Lagi? Tu dia. Ya. Lagi? Gas asli, petroleum, nuklear. Ini sumber asli lah yang biasa kita guna. Tapi benda ni berbahaya kan? Berbahaya tak nuklear ni? Bahaya, cikgu. Bahaya. Jadi kita tak nak buat benda ni. Kita nak cari benda lain. Ini yang kita kata, kita cari alternatif sumber tenaga boleh baharu. Bagi saya satu contoh. Hidroelektrik. Tenaga apa? Hidroelektrik. Daripada air. Hidro. Yep. Okey, yang lain-lain banyaklah. Agak-agak Akmal boleh namakan tak satu? Angin, cikgu. Angin dah bagi dah tu. Hidroelektrik, cikgu. Dah. Ini tadi saya dah jawab. Diorang ambil jawapan saya, cikgu. Lain. Apa lagi pelajar-pelajar? Common sense. Common sense saya, cikgu. Macam tadi saya dah belajar kimia, cikgu. Apa dia? Mesti ada kena-mengena juga. Apa dia? Cikgu, masa berjalan, cikgu. Ombak kan? Ombak. Ombak. Biomas. Apa lagi? Geothermal. Banyak ni. Biogas. Solar. Cikgu, tak ada jawapan kat sini, cikgu. Kalau ada jawapan tu kat sini, saya dah sebut semua, cikgu. Okey, ini adalah tenaga yang semula jadi keliling kita ada. Kita kena pakai tenaga ni, tukar kepada tenaga elektrik lah. So, apa kepentingannya? Jadi, pelajar kena tahu kelebihan dan kekurangan sumber tenaga boleh baharu ni dengan tenaga tidak boleh baharu. Ada 2-3 fakta je yang baru. Yang lainnya semuanya common sense. So, ini yang pelajar kena tahu. Cikgu nak tahu apa yang lagi cikgu kena tahu? Apa dia? Cuba cikgu ke depan sikit, cikgu. Cikgu ke belakang keluarlah kamera, cikgu. Nanti tak nampak mana cikgu dah. Okey. Dah. Alright. So, kita pergi pada konsep penuaian tenaga. Apa penuaian tenaga ni? Kalau tanaman kita tuai, dia timbul. Betul. Tumbuh kan, insya-Allah. Kalau tenaga ni macam mana cara menuainya? So actually kita kumpulkan tenaga tu daripada sumber luaran. Kita tukar kepada tenaga elektrik, kita simpan, bila nak pakai kita pakai. Okey. Jadi contohnya tenaga solar, daripada solar kita tukarkan, daripada cahaya kita tukar kepada tenaga elektrik. Betul. Bagi saya satu contoh lain. Nasib baik cikgu tak tanya saya. Terma. Penukaran tenaga dia apa? Terma ni? Haba ke elektrik. Haba kepada elektrik. Lagi? Ya. Pantas. Okey, angin. Lagi? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik ataupun kinetik kita tukarkan mekanikal kepada elektrik dan barulah kita apply kepada bangunan dan sebagainya lah. Cikgu, kenapa diorang jawab diorang ada pandang bawah, cikgu? Diorang ada jawapan, cikgu. Dia ada buka buku teks ni saya rasa. Dia buka buku teks. Tunjuk sikit buku teks tu. Tunjuk buku teks tu. Ada buat buku teks ke? Ke dia buat nota? Tak ada. Bagus Nashita buat nota sendiri. Semua pada simpan rahsia cikgu. Dia buat nota. Saya kata buat nota. Tapi tugas pelajar ni buat nota ni adalah satu kerja. Mind map, cikgu. Itu sangat berkesan. Betul. Okey, seterusnya cikgu, jom. Seterusnya, kita tadi tandang ke solar tadi, pelajar kena tahu komponen dia. Apa yang, macam mana kita nak tukar dia kepada tenaga elektrik? Betul. Daripada sinar matahari, kita ada panel fotovoltaik. Okey, lepas kita panel fotovoltaik ni, dia kena ada apa lagi? Pengecas. Pengecas tu buat apa? Dia mengawal pengaliran AC ke bateri dan beban. Lepas tu, kita kena simpan lah. Betul. Tadi kan kita kena simpan dan kita kena tukarkan. AT ni tadi apa? Stand for what? AT ni? Arus terus. Kita kena tukar kepada arus ulang alik. Kenapa nak tukar? Kenapa tak nak biarkan sebagai arus terus saja? Kenapa perlu tukar kepada arus ulang alik?
Logik? Sebab barang elektrik dalam rumah kita pakai arus ulang-alik. Ya, banyak pakai arus ulang-alik. Kita punya fridge, kita punya iron, semua kita masuk dekat soket kan? Betul. So yang datang daripada soket itu ada daripada stesen jana kuasa arus ulang-alik. So kita kena tukar. Baik. Okey, hari ni Akmal belajar banyak benda ya. Alhamdulillah. Ilmu cikgu. Okey, hidro kita pergi dengan pantas Ni saya Kalau suka, kita cikgu. tengok hidro ni mesti ada apa Akmal? Ada air. Ada air, okey. Air tu kita buat apa? Kita akan macam tu cikgu, nampak gambar tu dia turun, dia akan menyalur ke turbine. Apa nama dia tu? Sebelum tu dia kena ada pintu Swiss nak kawal isi padu air tu. Oh ya. Kalau banyak sangat kan? Pun tak boleh juga. Jadi kita kena kawal lah. Barulah kita boleh pusingkan turbine ataupun turbin. And then kena ada penjana nak hasilkan AU. Arus dan ulang-alik. perlu ada satu alat iaitu pengubah untuk meninggi atau menurunkan voltan. Sebab AU kita ni yang kita gunakan ni tak tentu, bergantung kepada beban. Jadi dia kena ada untuk tinggi, untuk rendahkan dan sebagainya. Faham. Itu yang ada pengubah tu. Okey. Okey, angin pula. Okey, macam angin ni kita nampak dia berputar tu kan. Dalam tu dia ada turbin lah tu. Yep. Kita tukarkan. Ini tenaga kinetik kepada angin, tenaga kinetik. Kemudian kita hasilkan tenaga elektrik. Again, kita kena ada penjana untuk menghasilkan AT atau AU, and then kita kena simpan. Okey? Dan barulah kita boleh tukarkan kepada AU. Ya. Okey, angin. Habis dah angin tu. Yang ini, yang piezoelektrik ni. Tu, nampak anak panah tu. Ini apa cikgu sebenarnya? Saya macam tak pernah tengok cikgu. Piezoelektrik ini sebenarnya kita exert force, tekanan. Oh, okey. Ini yang dia ada tekanan sebab ada hablo, bahan-bahan separuh pengalir seperti hablo, kristal. Pernah dengar turmalin? Turmalin. Macam nama kawan saya. Itu macam ala batu perhiasan itulah. Turmalin, topas, benda tu. Jadi kita kenakan tekanan, ada certain ni dia boleh menghasilkan tenaga arus terus. Best kan? Oh, ya. Jadi kita punya barang kemas tu sebenarnya boleh menghasilkan tenaga elektrik tu. Tapi kenalah ada pengatur voltan. Untuk memastikan voltan keluaran berada pada julat tertentu, and then kita kena simpan. Iya. Barulah kita boleh guna. Okey, iya. macam Cikgu, mana? sebelum kita nak pergi ke soalan contoh ni cikgu kan. Saya nampak cikgu pun tercungap-cungap cikgu. Penat lah. Penat Daripada cikgu Melaka tau. Cikgu nak minum air ke? Kita minum air dulu lah. Minum ni. okey. Coconut shake boleh cikgu? Ya, bestnya. Oh, best je. Makan kuih keria. Tapi itulah tak bawa. Tak apa. Okey. Kita nak berhenti rehat dulu cikgu boleh. Kita nak take file dulu. Kita chill dulu. Kepada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik bersama dengan cikgu Kamariah dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, jom. Coconut shake. Okey. Let's go cikgu. Let's shake. Jangan tak shake. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Ghasir bin Hashim dari kelas 1 SPM Darul Zikri. Terima kasih cikgu kerana mengajar saya dari dulu hingga sekarang. Terima kasih, saya dari KBG Kiri. Saya mengucapkan terima kasih cikgu yang mengajar saya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum, saya Azan dari 1 SBN WTP ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang banyak mengajar saya. Assalamualaikum, saya Faiha Yasmin binti Muhammad Subki ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kerana telah mengajar kami. Terima kasih cikgu. Aika bin Azman dari kelas 1 SPM KBD. Terima kasih cikgu kerana banyak jasa atas kelas saya. Kami dari Kolej Pembinaan Negeri ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Didik TV KPM.
Sedapnya dapat coconut shake. Terima kasih cikgu belanja cikgu. Murah rezeki cikgu Alright, macam lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Baik cikgu, tadi kita dah tahu dah kan antara tenaga-tenaganya apa yang orang kata apa original sources. Wow, speaking. Ini cikgu, soalan contoh SPM format baharu ni apa kena-mengena ada dua buah kereta ni cikgu? Ini yang tadi dalam apa ni objektif, pelajar kena tahu kesan dia kan, impak dia. Yeah. So kita berilah soalan ni dua kereta yang menggunakan dua tenaga yang berlainan. Okey. Satu kereta A guna tenaga solar. Betul. Yang B dia guna Yeah. petrolium. So apa soalan yang boleh keluar daripada sini? Mana lagi jimat minyak ke apa? Dia kata apa? Terangkan impak penggunaan kedua-dua kenderaan berdasarkan 3 daripada 4 aspek tonggak dasar teknologi hijau. Kita ada 4 aspek tadi kan? Baik. Dia nak 3 je. Senang cikgu. Senang kan? Okey, boleh bagi satu tak? Siapa boleh bagi satu? Yang pertama. Okay. Cepat. Ya. Tenaga. Apa yang kita kena tu baru satu markah tu. So, ni nak 9 ni. Lagi 8 markah. Apa nak terangkan tentang tenaga ni? Okey, Iman, habiskan satu tu. Kenderaan A tu? Tenaga apa? A dan B. Macam mana? Untuk kenderaan A, sumber tenaga solar, dia tidak akan habis. Okey. Baru setengah markah tu? Sebab kecekapan sistem dia tinggi. Okey. Kurang tenaga. Kalau kenderaan B, petroleum ni kan? Macam mana? Sumber tenaga petroleum dia akan habis. Okey, itu opposite dia lah kan? Senang je sebenarnya soalan ni. Dapat yang pertama, kedua dapat. Okey? So, daripada tenaga, tadi kita dah kata daripada alam sekitar. Kalau alam sekitar ni, apa Nashita? Alam sekitar. Mesra alam. Mesra alam. Apa maksud mesra alam tu? Apa maksud mesra alam? Tidak mendatangkan pencemaran udara. Okey, pencemaran udara, pencemaran bunyi, whatever pencemaran lah. Kalau yang kenderaan B ni, dia pakai petroleum. Untuk kenderaan pencemaran alam sekitar kerana membebaskan gas karbon dioksida. Okey, betul. Tepat sekali. Dan yang terakhir tu, pilihlah mana antara 4 tu. Siapa nak jawab yang terakhir tu? Ya, Iman. Sosial. Apa yang nak bagi tahu tentang sosial ni? Kenderaan ini, apa impak dia? Kenderaan ini dia mengurangkan kos sara hidup sebab penjanaan elektrik dia rendah. Okey. Kalau kenderaan B pula, kos sara hidup dia meningkat sebab kos penjanaan tenaga dia tinggi. Sebab kita bila menggunakan arang batu lah contohnya, kita kena proses. So, dia kos tu menyebabkan kos yang tinggi. Jadi, bila tinggi nak hasilkan, kita kena jual pun tinggi. Iya. So kita kena bayar bil elektrik pun tinggilah. Ya, tapi dia bergantung jugalah teks kereta kan? Betul. Okey. Dia selalu kalau soalan bahagian B ni dia nak 15 markah. Tadi baru 9. Betul. Jadi dia ada turutan lagi. Apa kaitannya? Tadi dia tanya tentang tenaga solar, sekarang dia suruh nyatakan 4 komponen yang diperlukan dalam proses penuaian tenaga solar. Apa 4 komponen tadi? Kita dah go through dengan pantas. Panel fotovolta. Lagi? Bateri. Lagi? Pengecas. Lagi? Penyongsang. Okey, bateri dan penyongsang. Dan daripada 4 ni dia kata terangkan fungsi mana-mana 2. Tadi tak suruh terangkan semua tu. Okey, mana-mana 2 mana yang senang lah. Kalau saya lah, saya akan pilih bateri. Sebab bateri ni senang, dia simpan je. Kan tak payah nak ingat je pun. Betul juga, menyimpan tenaga yang terhasil. Yang satu lagi, kita tahu penyongsang ni mesti nak songsangkan something tu tak? So, menukarkan aktif kepada AU. Dia menyongsangkan elektrik. Kan senang kan? Tak susah. Siapa kata PKE ni tak susah? Mindset. Cikgu dah masuk 2.3. 2.3 ni yang banyak. Cikgu, timing cikgu cantik cikgu. Ya ke? 2.3 ni sangat banyak. Tengok tu. Nak mengenal pasti kuantiti dan unit berkaitan liter aktif. Hukum-hukum yang terlibat. Nak guna pakai macam mana hukum ni. Formula banyak. And then nak membezakan liter, sambungan liter tu ada sambungan secara siri, sambungan secara selari. Pelajar kena tahu perbezaan dia. Yep. And then nak hitung kuantiti-kuantiti ni, nak tentukan nilai perintah, ada kod warna dan meter pelbagai. Ini ada amali lah ni. So, membina liter siri, selari dan siri selari di atas papan reka. Kejap lagi kita tengok papan reka ni bentuk dia macam mana. Baik. Mengukur menggunakan meter pelbagai. Jadi kalau kita tengok kat sini, bab subtopik 2.3 ni dia ada amali. Oh, okey. So, kuantiti apa yang pelajar ni kena mahir masak? Kalau kata orang elektrik ni, kalau dia tak kenal ni kuantiti ni bukan orang elektrik ni. Ni semua ni. Semua ni cikgu Basic hafal. Hafal dia punya nama, hafal dia punya simbol kuantiti, hafal dia punya
unit dan hafal dia punya simbol unit. Jangan kelirulah antara ni dengan ni. Simbolnya macam sama, W dengan W. Tapi kalau ini untuk unit, watt untuk kuasa. Yang ini adalah untuk tenaga, kuantiti. Work sebenarnya ni. Okey? Dan unit untuk work ialah joule. So ini memang kena hafal. Tak ada cara lain lah. Okey? Hukum dan formula yang terlibat. Yang pertama kita ada hukum Ohm. Hukum Ohm ni senang je nak ingat. Kita panggil dia segitiga Ohm. V, I, R. Kalau saya nak cari V, tutup V ni, kita dapat I darab R. R. Kalau saya nak cari I, tutup I ni, kita dapat V bahagi R. R. Okey, kalau saya nak cari R, kita tutup R ni. Kita dapat V bahagi I. So kita main tutup-tutup je ni. Okey. Nak tutup-tutup ni tapi ada satu benda yang tak boleh tutup. V. Betul cikgu? Boleh. V kita boleh tutup. Saya tutup dapat IR. Tutup mata cikgu? Betul. Pandai awak. Tak boleh tutup mata. Kalau tutup mata nak tengok ke mana? Betul kan? cikgu? Bijak awak. Saya tak tahu tembakan saya kena. So, kita kena boleh tutup dekat formula lah. Yeah. Jangan tutup dekat mata nak mana nak baca. Kan? Okey. So, itu menghubungkan antara V, botan, arus dengan perintah. Yeah. Ada lagi satu iaitu kuasa. So kuasa ni pun kita boleh buat segitiga dia juga. P, nak hitung P, kita tutup P tu, kita dapatlah P sama dengan arus darab voltan. Okay. Nak hitung I, kita tutup I, kita dapatlah P bahagi voltan. Okey. Nak hitung voltan, kita dapat P bahagi arus. Simple je kan? Alhamdulillah. Tapi kita boleh hubung kait ni, semua ni. Kita antara dua segitiga ni, kita boleh gabungkan dia, kita dapat formula yang baru. Iaitu? Okay, contoh, saya ada formula P sama dengan I darab V. Itu saya boleh hitung kalau saya tahu nilai V, saya tahu nilai I. What if saya tak tahu nilai V? Saya boleh hitung I darab V tapi saya tak tahu nilai V. V itu apa kan? Tapi diberi nilai R. Adakah kita tu gantikan? Itu yang kita boleh gabung. Gabung. Kita gabunglah V ni, kita ambil daripada sini, V sama dengan IR. So kita dapat V I darab R, I darab dengan I darab R. So dia jadi I kuasa 2 darab R. Ini yang kita gabung jalin. Bila kita gabung jalin macam ni, kita dapat banyak rumus. Ini yang kita panggil roda rumus. Tapi tak perlu hafal pun. Sebab kalau kita tahu nak gabung jalin, tak perlu hafal. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita cuma perlu faham yang ini je. Dua ni. Nak gabung, just masukkan nilai dia yang tertentu. Ya. Pelajar-pelajar faham ke formula-formula yang cikgu berikan ini? Hafal tak? Kena hafal ni. Hafal tau. Kena hafal ni. Ya, jangan nanti masuk Dewan Peperiksaan tulis kat tangan tu tak ada tu. Itu pelajar luar negeri kot. Malaysia tak adalah, kan? Iya. Okey, macam mana? Lagi kita ada tadi hukum Ohm, kita ada hukum voltan Kirchhoff. Hukum voltan Kirchhoff ni, hukum Kirchhoff ada dua. Satu hukum voltan dia, satu hukum arus dia. Voltan berkaitan dengan susutan voltan. Apa yang dia kata pada gelung tertutup ni, daripada positif kita sampai balik ke negatif. Ini yang masuk gelung tertutup. So kita boleh buat persamaan dia begini. Jumlah algebranya sama dengan sifar. Dia punya punca dia Vs. Yang ini dia mengambil voltan daripada Vs. Jadi kita tolaklah. So kita dapat persamaan ni selalunya dalam persamaan matematik. Yang positif kita pergi satu sebelah lain. Yang kita nak cari sebelah sini. Okey. So jumlah punca voltan sama juga dengan jumlah susut voltan. Ini baru voltan Kirchhoff. Arus Kirchhoff pula, dia cerita tentang simpang. Simpang ni istilahnya kita panggil node. So contoh, kita ada banyak simpang. So mana node tu? Tu node tengah-tengah. So kalau kita tengok node tu, pengaliran arus kita wakilkan dengan anak panah. So kita nampak arus 3, arus apa lagi tu? Arus A, arus A, arus B, arus C semuanya masuk. Kan? Yang keluar arus 1, arus 2, arus 3. So kita buat persamaan macam itulah. Yang masuk positif, yang keluar negatif. Dan selalu kalau matematik ni kita asingkanlah yang negatif pergi sini. Dan tengok kita nak cari apa. Okey.
Jadi daripada kedua-dua ni pun sama. Bila kita gabung jalin, kita akan dapat satu rumus yang kita panggil pembahagi votan dan pembahagi arus. Apa gunanya benda ni? Kalau kita nak cari nilai votan, tadi hukum kita kena tahu arus dan rintangan. V sama dengan IR, ingat? Tapi kalau kita tak tahu V macam mana? Kita tak tahu I macam mana? Macam mana tu cikgu? Inilah yang ada arus ni, rumus pembahagi ni. Kalau pembahagi votan, kita tak perlu tahu arus pun. Ya. Kita hanya guna votan dan rintangan sahaja. Betul. Yang ini pula, kalau saya nak cari arus, saya tak perlu tahu pun nilai votannya. Ya. Saya hanya libatkan arus dan rintangan sahaja. So, rumus-rumus ni, kalau pelajar perhatikan sebenarnya tak susah nak ingat pun. Bawah dia semua sama. Kan? Bawah tu adalah jumlah rintangan. Atas saja berbeza. Atas saja berbeza. Atas saja berbeza. Saya macam tak sabar cikgu tanya soalan kepada mereka ni. Sebab tadi Ilhan dia macam, dia fokus sangat cikgu. Ya. Oh, Ilhan dia punya fokus memang tinggi memang tu. 120%. Okey, cuba kita guna rumus ni. Kita nak apply dia. Contoh, soalan bahagian A selalunya markah 4 markah macam itulah. Simple aja. Okay. Berdasarkan Rajah 1, hitung jumlah rintangan RJ. Dia tak suruh hitung R3 ke, R1 ke, hanya R2 RJ ke. saja. Dia nak R jumlah. R jumlah. Maknanya keseluruhan ni berapa. Sekarang kalau kita tengok yang diberi arus, diberi votan. So nak guna hukum apa? Ilhan, nak guna hukum apa agaknya? Guna hukum Ohm. Hukum Ohm lah. Sebab kita ada votan, kita ada arus. So apa rumus dia? RJ sama dengan? RJ sama dengan VS bagi I. Okey, itu yang betul. So dia kena tulis rumus yang khusus. Jangan sekadar tulis rumus umum macam ni. Umumnya R sama dengan V bagi I. Tapi soalan nak VS. Soalan bagi I dan soalan bagi RJ. Guna yang khusus tu. So kita RJ sama dengan VS bahagi dengan I. Dan kita masukkan nilai lah. Nilai dia 12 bahagi 0.3. Masuk kalkulator, kita dapat nilai 40 ohm. So, ini adalah langkah-langkah dia. Memang macam ni langkah dia. Jangan skip. Rumus 1 markah, masuk nilai 1 markah, jawapan dan unit. 1, 1. 4 markah. Dapat 4 markah macam tu. 4 markah. Senang kan? Tak susah. Siapa kata susah ni? Fitnah pada PKE tak baik tau. Ya, cikgu marah siapa tu cikgu? Cikgu marah siapa tu? Itulah orang yang kata susah ni. Padahal senang aja ni kan? Sabar cikgu, sabar. Kita kan masih di bulan Syawal. Okey, Lita ni. Macam Lita ni. Sekarang ni nak cari arus. Tadi kita ada hukum apa? Arus kecam, betul? Arus kecam ni dia berkaitan dengan simpang. So nak cari I2, cuba kita tengok. Macam mana saya nak cari I2 tu? Siapa nak tolong cikgu untuk menjawab soalan ini? Boleh angkat tangan. Siapa nak cari I2? Okey, Nashita. Macam nak cari I2 tu? Pertama, rumus dia adalah IT tolak I2 tolak I3 bersamaan sifar. Macam mana dia dapat tu? Kat mana dia ambil note tu? Kan kita tadi note. So, kita kena cari pertemuan dia. Mana simpang dia? So, kalau kita tengok, note dia dekat situ. Oh, di hujung tu. Kan? Oh, ya betul. Daripada note tu kita boleh nampak IT masuk. Kan? Lepas tu I2 keluar. Betul. Dan I3 pun keluar. So kita buat persamaan dia. Kita akan dapat IT masuk positif. Yang keluar tolak I2, tolak I3. Kita nak cari apa? I2. So I2 kena letak depan. Okey, beri saya. I2 sama dengan apa? Saya cikgu? Ya. Cikgu tembak soalan macam tu je. Kalau saya cikgu tanya saya nak ajak dia berhenti rehat. Lepas ni baru saya jawab, boleh cikgu? Nasi nak minum air. Sudah. Kau kena shake tadi dah habis dah. Nak makan ke pula? Okey, bawa bertenang cikgu. I2 sama dengan apa ni? I2 sama dengan apa? Nashita? Jangan jawab, biar dia jawab. Baik nak buat jawabkan untuk dia. Cikgu, dia jiran saya kot. Come on lah. Okey, kepada anda semua nak tahu I2 tu apa selepas ini. Katanya cikgu tengah marah sebab dia kehausan. Selepas sidang Road to Success SPM 2021. Cikgu, mana air cikgu? Air cikgu kat mana? Rehat lah. Bawa ke raya tak? Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi basic untuk Sukses SPM 2021 bersama dengan saya. Okey, cepat-cepat beri saya jawapan tadi. I2 sama dengan apa? Dengar je. I2 sama dengan cikgu, apa? kan saya dah bagi jawapan dah cikgu tadi waktu Apa kita dia? lihat cikgu. I2 sama dengan apa? Awak jangan nak mengelak. Cikgu, masa tak cukup ni cikgu. Cepat! I2 sama dengan apa? Cikgu, saya minta maaf cikgu. Saya tak ambil subjek ni dulu cikgu. Alah, ni matematik aja pun. Matematik saya tak ambil dulu cikgu. Saya ambil MS je. Tolong dia Nasita. Tolong dia. I2 sama dengan apa? I2 bersamaan IT tolak I3. Alah, matematik aja. Kan saya cakap tadi sama cikgu. Cikgu tak percaya. So, kita masuk nilai, kita dapat 3 ampere. Itu dah jawapan saya, Simple. cikgu. Nah, saya dah tahu awak akan cakap macam tu lah. Tadi saya suruh pumping ni kan. Okey. Cikgu So, tak boleh. soalan yang sama saya boleh ubah. Saya suruh cari kuasa. Kalau nak cari kuasa, tadi kita gabung jalin kan? Jadi kita gabung jalin. Kita dah tahu arus, kita tahu rintangan. So kita boleh gabung jalin. Tadi kita gabung jalin I3 sebab arus yang lalu dekat A2 ni adalah I3. So I3 kuasa 2 darab dengan A2, maka kita dapat jawapan dia 5 cikgu. Saya Pandai rasa saya hanya yakan saja apa cikgu cakap. Yalah. Yakan saja lepas ini. Okey. Tengok di tanya mesti pelajar kata, ya Allah apa benda itu, malahnya nak jawab. Ya cikgu. Ini ada ABC pilihan. Kadang-kadang soalan dalam bentuk pilihan. Objektif lah. Tapi dia kena hitung juga. Macam dia suruh cari arus I1. Cuba kita tengok I1 ni. Dia lalu dekat R1. Ada botan merentasi dia. Simple aja. Hukum apa kita nak pakai tu, Nadira? Bukan hukum karma ya. Hukum home. Pandai Nadira. So kalau kita masukkan dalam rumus, jawapan dia kita akan dapat jawapan nilai ni. Ya. Kalau salah tu maknanya tak reti pakai kalkulator. Ya. Cikgu, alangkah seronoknya kalau semua subjek yang saya belajar SPM dulu macam cikgu. Macam kita cakap bergaduh je cikgu kan? Memang saya selalu gaduh dengan dia orang ni. Kalau tak gaduh, dia orang tidur. Faham. Cikgu, siapa yang selalu tidur cikgu di antara mereka ni cikgu? Sama je tu. Dia sambung-sambung mimpi dia nanti kan. Orang sana dengan orang sini nanti mimpi dia boleh bersambung. Buat tidur dia orang ni. Okey. Jadi kita kena buat macam ni supaya dia tak tidur. Nak cari nilai susuk botan pula. Kan? So, nilai susuk botan ni kita boleh hitung. Kalau kita tahu arus, boleh guna hukum Ohm. Kalau kita guna botan Kirchhoff, ni dah diberi dah nilai botan, tolak, kita akan dapat jawapan. So, kita dapat 34 volt lah. Soalan yang sama boleh tukar jadi soalan bahagian B. Bahagian B, macam ni kan, 2 markah je. Kalau saya tukar ni dalam bentuk bahagian B, suruh hitung, awak kena tunjuk jalan kerja. Itu memang tak boleh nak buat apa cikgu. Tak boleh nak buat ABCD. apa. Markah 15. Banyak cikgu. So nak cari IS not so simple macam tadi, dia kena fikir. Nak cari IS, ini not. Ini keluar, ini keluar. Betul. Maknanya kalau kita tahu sini, kita boleh cari. Tapi kita tahu tak I1? Tak tahu lagi, kena cari dulu. Kita tahu tak IR4? Tak tahu. Cari dulu. Baru kita boleh hitung IS. 2 langkah. 3 langkah. Seterusnya, baru kita dapat jawapan. Ini yang markah dia banyak ni. 15 cikgu. Belum lagi. Ini baru soalan A. Soalan B dia, kita pakai pembahagi arus tadi. Ini yang 15 markah ni. Okey, sebenarnya ada jalan lain untuk cari. Kalau dia dah mahir, dia boleh apply formula ni untuk cari ni dulu, boleh, tak ada masalah. Okey. So, yang ini pelajar memang kena hafal. Sebab perintah ni adalah salah satu komponen yang sangat penting. So, kita boleh tanya sebab tadi ada amali kan? So, kita boleh tanya soalan amali dalam bentuk teori. Contohnya, macam ni. Kita bagi multimeter. Multimeter ni belum ada lagi skala, belum ada lagi dia punya jarum penunjuk berapa nilai. So, kita suruh dia hitung dulu. Nyatakan kod warna perintang. Jika had terima perintang adalah 10%. So, berapa kita nak tahu ni? Warna dia apa ni? Nak tahu warna, kena tahu nilai. So, maknanya pelajar kena hitung nilai dia dulu. So, diberi botan, diberi arus. Okey, siapa nak jawab ni? Dengan pantas. Berapa nilai dia? Ilhan, berapa nilai dia tu? Ainin Sofia. 200. 200. Macam dapat 200 Ainin? 10 bahagi 0.05. Kita guna hukum apa? Hukum Ohm. Hukum Ohm. Bila kita guna hukum Ohm, kita bahagikan botan dengan arus, kita dapat 200. Barulah kita boleh tengok kita punya jadual tadi. Jadual kod warna tadi. 2 tu mewakili apa, 0 tu mewakili apa.
Dan jalur ketiga adalah pendarab dia. So, apa color dia? Apa color dia ini? 200 tu? Merah, hitam, coklat, perak. Dan perak. Perak tu mewakili had terima dia. Bila dah tahu warna, sekarang ni kat multimeter, kalau kita masukkan multimeter, kita letak perintah ni, kita sambungkan kepada probe ni, dan dia dah letak julat kat sini. Apa dia suruh? Dia suruh lakarkan jarum penunjuk tu agaknya pergi mana. So kalau darab 10, nilai dia tadi 200. 10 darab berapa dapat 200? 10 darab berapa Nadira? Dapat 200? 20. 20. Jadi, kita kena tengok mana skala 20. Kita kena lukislah. Terus, straight. Habis. Dapatlah. Jadi kat sini ni soalan kebat ni sebenarnya ni. Oh, okey. Dia kena fikir dulu ni, dapatkan ni, kemudian terjemahkan dalam bentuk amali. So, soalan bentuk amali lain. Ini yang kita kata papan reka tadi. Ataupun kita panggil breadboard. Macam roti. Bulat-bulat tu. Ya, cikgu lapar ya. Okay, kejap lagi. Kita nak habis. Kejap lagi cikgu boleh makan roti. Saya belanja cikgu. Saya punya kuih apa awak dah habiskan? Dia bagi tahu pula kat orang. Satu balang dia habiskan makan seorang-seorang. Share pun tidak tu. Tak baik dah beripu. So dia dah beri litas skematik. Kalau kita tengok litas skematik ni dia bersambung. Kita panggil ni secara siri. Dia dah beri satu perintah A2. Sambungkan kat sini. Macam mana nak sambung dekat papan reka? Ini pelajar dah tahulah ni. Sambungan dia macam mana. Dah train dah dia orang. So, dia orang kena lukislah. Contoh, R1 kena sambung macam ni. Ni bersambung kat sini. Kemudian, R3 dia bersambung kat sini. Kemudian, dia ada satu tamatan untuk pergi kepada negatif. So, sini ada negatif. Sini pun ada negatif. Mana-mana nak pilih sukati. Yang senang, naik atas lah. Positif dengan negatif. 4 markah. Senang kalau dia tahu sistem sambungan papan reka. Okey. Kalau dia tak tahu, memang dia tak boleh jawab lah. Kan? Mungkin saya rasa ada juga pelajar yang buat kat bawah juga. Ya, boleh. Tak ada masalah. Oh, tak ada masalah juga? Tak ada masalah. Kalau dia nak jawab ni, sini pergi ke negatif sini. Boleh? Pun tak ada masalah? Tak ada masalah. Sambungan je betul. Even perintah ni pun. Kalau dia nak pergikan daripada sambung sini, dia nak pergi ke bawah sini. Boleh? Sebab antara sini dengan sini ni, dia tak bersambung. Jadi ada sistem. Dia kena faham sistem. Kalau dia tak faham sistem, habis. Tak boleh jawab. Sayang 4 markah. Ni. Kita ada soalan tadi bahagian A pendek-pendek je kan? Bahagian B ni panjang. 8 markah. Prosedur tu. Macam mana nak menguji perintah? Perintah ni sebelum kita pakai, kita nak uji. Nak tahu dia rosak ke? Rosak dia kalau rosak macam mana? So, dia suruh terangkan prosedur. Menguji perintah menggunakan meter pelbagai. Sebelum kita guna, apa langkah yang kita kena ambil? Kita kena offkan bekalan dulu. Kalau perintah disambung dalam litar. Kemudian, kita kena setkan. Ini yang kita panggil tombol pemilih fungsi dan julat ni. Kita kena setkan kepada julat ohm. Sebab perintah dalam ohm. Lepas tu, kita kena laraskan supaya, sebab kalau kita tengok, ini skala ohm ni, tidak berada pada sifat ohm. So, kita kena laraskan dulu. Lepas tu, baru kita boleh sambung. Dah kita sambung, baru kita boleh baca. Bila baca pun nak kena tahu. Sebab ini, kalau kita setkan dekat mana-mana, ada tanda darab ni. Kita kena darabkan dengan nilai tu dan kita tengok nilai dia. Tadi saya kata, perintah ni ada 4 keadaan. Kalau dia bagus, nilai dia mesti berada dalam julat rintangan. Kalau dia tak bagus, dia rosak, ada 3 keadaan. Contoh, kalau dia terus-terus sifar, maknanya perintah tu dia dah rosak. Dah rosak jenis yang terpintas. Dalam tu dah rosak, dia dah bersambung kat dalam tu. Atau kat dalam tu dia dah pecah, dia terbuka. So bacaan dia akan tak bergerak. Ini kita kata panggilnya bacaannya ni infinity ni. Okey? Jadi dia terbuka lah. Dan kalau dia ada bacaan, tapi tak menunjukkan dalam julat dia, maka kita kata dia rosak. Rosak yang biasalah. Bukan terpintas, bukan terbuka, tapi sekadar rosak kerana cuaca. Mungkin kerana letak dalam tempat yang tak sesuai, so nilai dia boleh berubah. Okey. Air lah. Kena air kan cikgu? Saya ambil je cikgu. Cikgu, kejap lagi. Kita akan habis lagi 5 minit cikgu. Lagi 5 minit? Lagi 5 minit je cikgu. Okey. Soalan bahagian B. Tadi tu prosedur. Kita boleh tanya soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Pelajar ni dia kena tahu perbezaan litar siri, litar selari tadi kan? So,
Kalau saya ada soalan yang macam ni, lampu L1, L2, L3 ni untuk sebuah rumah, untuk 3 buah bilik dan disambung begini. So, apa masalah Lita ni? Apa masalahnya sekarang ni bila pakar ni? Orang elektrik je tahu ni. Pengacara dia tak tahu. Saya tak ini bukan bidang saya, cikgu. Dia tahu berbicara saja. Tapi cikgu kita nak tanya mereka. Orang tahu ke tak tahu? So, apa kelemahan dia ni? Apa kelemahannya? Siapa nak jawab? Cepat. Kita ada berapa minit je ni? Nashita. Silakan. Bila satu lampu rosak, lampu yang lain tak dapat guna. Contohnya lah, bila ni rosak, kalau kita tengok ni, bila kita tutup suis ni, dah tak lengkap dah. Bila satu ni rosak. Habis 2 ni pun tak boleh pakai, walaupun tak rosak. Betul. Macam dia cikgu, dia cakap betul. Itu jawapan dia. Kena ada juga jawapan kat situ. Lagi apa kelemahan dia? I know the trick. Okey, Iman. Okey. Pembaziran elektrik. Kenapa pembazir? Sebab dia buka sekali 3-3. Dia buka sekali. Bila tutup suis, 3-3 menyala. 3 bilik terang. Walaupun tak ada orang. Ada hantu je dalam bilik tu, menyala lampu. Maulah. Apa tu? Cikgu ni banyak sangat lah tu cerita hantu. Okey. Jadi pembaziran tenaga elektrik. Okey, lagi? Yang terakhir? Yang terakhir. Ya. Amin. Jumlah rintangan dia menjadi lebih besar. Sebab apa? Sebab dia sambung bersiri macam ni. Kalau jumlah rintangan dia besar, apa maksud dia? Meletup. Apa jadi? Maksudnya membazir. Maksudnya kecerahan setiap lampu akan kurangkan. Sebab bila rintangan dia besar, arus dia jadi kurang. So, kecerahan dia akan malap sikitlah. Semua tu dia akan malap. Walaupun dia sama je malap dia, kalau keadaan dia sama, dia tak terang sama. Dia tak terang gitu. So, kita kata sama ada voltan lah. Kalau rintangan dia menjadi besar ni, kita boleh juga cakap voltan ni dibahagi kepada 3 orang ni. So, jadi sikit, jadinya lampu tu kurang terang lah. Kurang terang. Sebab dia dah berkongsi dengan 3. Senanglah kan? Tengok saya boleh jawab lah, cikgu. Saya rasa saya cikgu yang bagus lah sebab awak faham saya. Alhamdulillah. Keberkatan cikgu. 2A, ada 2B ada B juga. Sebab ni soalan bahagian B, dia berkait-kait nak berapa markah? 15 markah. 5 markah. Dan ini 3 markah, cikgu. Cadangkan kaedah nak meningkatkan prestasi Lita. Tadi ada masalah banyak kan? So nak tingkatkan Lita macam mana? Kurangkanlah. Macam mana nak tingkatkan? Bagi saya. Siapa tu? Iman. Tukarkan Lita Siri kepada Lita Selari. Lita Siri tadi tukar kepada? Tukar pada sambungan Selari. dia lah. Kita kata tukar sambungan Siri kepada Selari. Betul tu. Kenapa nak tukar kepada sambungan Selari? Nanti kita tengok kenapa. Lagi? Apa lagi yang kita boleh tingkatkan? Nadira. Sambungkan suis untuk kawalan setiap lampu. Sebab tadi Iman Haikal kata pembaziran tenaga. So kita nak able to control the lamp. Kita nak lampu bilik satu nak masuk baru kita boleh on. Jadi kita kena tambah suis lah. Lagi? Tambah fuse sebagai peran pelindung. Tambah apa? Fuse. Dalam Lita AU selalunya ada fuse sebab kalau tak ada fuse bila berlaku kita panggil pusuan voltan. Voltan yang meningkat tiba-tiba akan jadi kerosakan. So kita boleh tambah fuse. Tak cukup dengan tu. Tunjuk macam mana awak nak tukar ni. Itu yang dia kata berdasarkan jawapan anda di B, lakarkan Lita dan labelkan. Mungkin cikgu boleh tunjuk sebab kita tentukan masa cikgu. Okey, so kita tunjuk yang ini. Kita dah sambung dia secara selari. Setiap lampu ada suis yang kawal, ada fuse dan ini suis utama. So, markah 6 ni. Sambungan dia mesti betul. Setiap lampu ni 1 markah, 3 markah. Ada suis kawal lagi 3 markah. Jadi dapat 6 markah. Senanglah cikgu. Tak susah kan sebab awak dah faham. Konsep dia. Kita kena faham apa konsep dan apa kena soalan. Tak ada masalah. Kalau tak faham apa pun tak boleh. Bila orang cakap, rasa kering tekak lah, tak faham. Dia tak faham kan? So dia tak bagi juga air minum kan? Sebab dia tak faham.
Sebab itulah cikgu. Sebab itu kita dah habis dah cikgu. Kameraman kita asyik tahu kan kita baru je lagi tadi tahu. Kameraman mana tu? Tunjuk sikit kameraman tu. Okey cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Saya rasa ini 1 jam yang cukup orang kata sangat input dia sangat banyak cikgu. Walaupun saya baru belajar subjek ini tapi saya dah faham dah konsep-konsep dari segi macam mana kita nak kira kan. Apa VIR semua tu rintangan. Nampak dapat cerdik kan? Tu maknanya okey, cikgu. nampak habis kita pandai kita kan? Masa kita jaga betul-betul tu. Yap, cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kita pada petang ini. Saya doakan semuanya orang kata sentiasa sihat dan boleh ambil SPM nanti insya-Allah dan mendapat keputusan yang cemerlang. Dan kepada cikgu, you're awesome cikgu. You're awesome. Terima kasih banyak cikgu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Love kecil. Tunjuk kat Dora cikgu. Love kecil. Tunjuk kat Dora jangan tunjuk saya. Mini love dia panggil. Ya, saya nak berbini. Alright. Korang dah semua. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Kalau salah dan silap, kami mohon maaf. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Stay safe guys. Stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Okey, selesai. Minum air cikgu. Boleh minum air. Didik TV KPM. Saya Rozilayati binti Zainuddin, ibu kepada kembar 3 Nasrin Hana, Nasrin Hani dan Nasr Hanif yang bakal menduduki SPM 2021. Harapan saya kepada anak-anak saya dan kepada pelajar-pelajar SPM 2021 agar mereka lebih bersemangat dalam menghadapi pembelajaran norma baharu. Yakinlah pada diri anda bahawa anda akan memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SL Daud bin Maliza, ayah kepada Muhammad Luqman Hakim yang mengambil subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Asbuk anakku Luqman Hakim dan juga rakan-rakannya. Masa tidak akan menunggu kita. Ingat, mulakan langkah pertama dengan berusaha bersungguh-sungguh. Gunakanlah ruang dan peluang yang ada untuk mengulang kaji pelajaran. Balaslah kepercayaan ibu, bapa serta para guru dengan sebuah kejayaan SPM 2021 yang gemilang. Berusahalah dengan bersungguh-sungguh dan akhirnya bertawakallah kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih.